Okey, yang ketiga, komponen yang ketiga iaitu mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. So cikgu dah cakap untuk yang ketiga ini dia berkenaan dengan angka-angka di dalam soalan yang kita boleh keluarkan supaya kita nampaklah apa yang ada. Okey, daripada ayat yang panjang kita nak olah kepada ayat matematik. So itu adalah komponen yang ketiga. So harus diingat dalam pengiraan faedah compound, setiap tahun kita akan mempunyai 100% prinsipal. Ialah sebab apa-apa hal pun duit kamu dah memang duduk dalam bank sebanyak RM4,000. So setiap tahun nilai RM4,000 tu masih ada dalam bank lah. Cuma dia semakin bertambah daripada setiap tahun dengan kadar 1.5% setiap tahun daripada baki yang baki tahunan tu lah. Macam contoh tahun pertama RM4,060, so tahun kedua dia dah jadi RM4,120.90. So dia macam tu, dia semakin bertambah, tapi RM4,000 itu masih ada di dalam bank. Okay, itu adalah komponen yang ketiga. So cikgu bawa kamu kepada table pengiraan. Okay, kamu dah boleh tengok sendiri dekat sini pada tahun yang pertama. Okay, tahun pertama kamu punya duit ada RM4,000 iaitu principal, duit asal kamu ada RM4,000. Okay, so faedah yang diperolehi adalah daripada 1.5% ni lah. Cikgu dah tukar kepada 0.015. So kalau ikutkan dekat sini, kalau kamu tekan kalkulator, nilai dia adalah RM60 dekat sini. Okay, so untuk tahun pertama kamu ada RM4,000 dan daripada simpanan RM4,000 kamu dapat lagi RM60 berdasarkan apa yang telah diberi oleh Bank Bunga Raya tadilah. Okay, untuk soalan Jeremy ni. So kalau ikutkan dekat sini kamu ada RM4,000, kemudian kamu ada RM60 iaitu faedah yang kamu peroleh. Tapi untuk soalan ini memandangkan kita nak menerbitkan rumus. So kita tak tukar nilai ini kepada RM60. Kita tak tukar. Sedangkan kalau kamu darab boleh dapat RM60. So kita tak tukar sebab kita nak cuba terbitkan rumus. Kita nak dapatkan satu pola, satu bentuk soalan lah supaya kamu boleh nampak dia punya pattern dan kita akan tukar kepada rumus. So kalau kamu tengok dekat sini, untuk dapat jumlah ataupun duit yang kamu ada untuk tahun pertama, dia adalah prinsipal tambah dengan faedah. So prinsipal kamu ialah RM4,000. So kita tambah dengan faedah yang kamu dah kira dekat sini iaitu RM60. So pada tahun pertama kamu akan ada RM4,060 lah sebenarnya. Tapi kalau ikutkan dekat sini kita tak tukar RM60 kepada nilai 60, sebaliknya kita pakai RM4,000 darab 0.015 iaitu yang ini adalah 1.5%. So kita nak nampakkan bentuk macam ni. Okay, so RM4,000 datang daripada mana? So kalau ikutkan RM4,000 yang inilah RM4,000. RM4,000 darab dengan 1, so inilah RM4,000. Kemudian tambah dengan RM4,000 darab dengan 0.015. So 4,000 darab 1 ada 4,000 dekat sini. 4,000 darab 0.015. So inilah yang kita ada. Okay, kamu ada dua perkara macam ni, kita ringkaskan menjadi satu yang panjang macam ni. Okay, yang dalam ini adalah operasi tambah. So tambah ni kita tambah je lah. 1 tambah dengan 0.015. So kamu dapatlah 1.015. Okay, kalau kamu tak percaya, kamu boleh tekan kalkulator sendiri. 4,000 darab dengan 1.015, kamu akan ada RM4,060 dekat sini. Okay, memang pasti kamu akan ada RM4,060 sebab itulah jumlah yang kamu miliki, duit yang kamu ada setelah kamu simpan untuk tahun pertama di dalam bank. Okay, so untuk kes ini adalah Jeremy lah. So inilah duit tahun pertama Jeremy ada. So untuk tahun kedua, okay, so duit Jeremy tak bawa keluar. So untuk tahun kedua, kita bawa lah duit tahun pertama kepada pengiraan yang asal. Kemudian kita kira lagi dia punya kadar faedah. So seharusnya dia semakin bertambah lah. Okay, sebab kamu dah ada RM4,060. So kita darabkan dengan 0.015. So kamu akan ada RM60.90 dekat sini. Tak salah cikgu. Okay, so daripada sini kamu boleh nampak kita tambah RM4,060 dekat sini.
tambahlah dengan RM60.90. Okay, so ini nilai yang orange ini adalah RM60.90. Nilai datangnya daripada sini. So kamu dah boleh nampak nilai kamu dia menjadi macam ni. Okey, daripada asalnya dia berkuasa 1, untuk tahun pertama dia berkuasa 1. Okey, untuk tahun kedua dia dah menjadi berkuasa 2. So tahun ketiga dia dah menjadi kuasa 3. So kamu nampak dia punya pola bentuk. Okey, pola soalan, pola rumus. So kamu dah nampak, dan pastinya ini adalah graf eksponen. Sebab ini adalah nilai C, so ini adalah nilai A, yang di luar ini berkuasa X. So ini adalah graf eksponen. So kamu dah boleh nampak berkuasa 1, berkuasa 2, berkuasa 3. So untuk mengira tahun keempat, seharusnya 4000 darab 1.015 berkuasa 4. So dia macam tu. So kamu boleh dapat terus nilai simpanan wang Jeremy untuk tahun ketiga ni berapa menggunakan rumus ini. Okay, menggunakan angka ini. So kalau ikutkan cikgu dah tunjuk pengiraan tanpa rumus hari itu untuk soalan yang pertama hari itu berkenaan dengan berapakah duit simpanan Jeremy ni. Okay, setelah tahun ke-8, sebab dia nak beli satu set komputer yang berharga RM4,455. So selepas tahun ke-8 baru dia boleh beli. Okay, itu yang cikgu tunjuk hari itu. Ini tanpa menggunakan rumus. Ini cikgu kira secara manual. So rupa-rupanya dia boleh terbitkan satu rumus. So satu rumus inilah yang kita nak cuba terbitkan. Okay, so untuk menggunakan rumus ni, cikgu dah tunjuk tahun ke-8 seharusnya dia adalah berkuasa 8. So kalau kamu tak percaya, kamu tekanlah kalkulator 4000 darab dengan 1.015 berkuasa 8. Seharusnya kamu akan dapat nilai yang sama seperti yang dekat atas ni. Okay, so mungkin ada yang tak berapa mahir nak tekan kalkulator kalau dia dah berkuasa lebih daripada 2 ataupun 3. Okay, so macam mana nak type? So kurungan lah, cikgu galakkan letak kurungan. Okay, so dia macam tu, kurungan. So tutup kurungan, buka kurungan balik 1.015. Okay, tutup kurungan, dan ini adalah simbol kuasa. So kuasa 8. Okay, so dia nampak macam tu. So tekanlah sama dengan. So kamu akan ada satu nilai yang sama apabila guna rumus dekat sini. Seharusnya sama dengan kalau kamu kira tanpa rumus. Okay, nilai kamu sama je, cuma kita bundar lah. Okay, duit kamu setakat 97 sen sahaja, tak ada melirik sampai belakang. So kita ambil lah 2 titik perpuluhan. Okay, so cikgu harap bolehlah faham, walaupun tak dapat banyak, fahamlah sedikit. So kita dah dapat dia punya bentuk. Okay, bentuk soalan, bentuk rumus. Okay, so yang keempat kita nak tentu sahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. So kita nak terbitkan rumus lah, sebab yang ni tadi baru angka-angka sahaja. Okay, so sekarang kita nak terbitkan rumus yang sepatutnya. So berdasarkan jadual, berdasarkan apa yang kamu boleh nampak dekat sini, pada penghujung setiap tahun, so pada penghujung setiap tahun yang ini, jumlah duit yang dimiliki, okay, jumlah duit yang dimiliki adalah nilai prinsipal asal. So prinsipal asal kamu 4000. So kamu boleh nampak setiap tahun ada 4000 di depan. Okay, so rumus kamu akan bermula dengan nilai 4000 didarab dengan 1.015 berkuasa tahun simpanan. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, prinsipal kamu 4000. So didarabkan dengan 1.015 berkuasa simpanan. Okay, berkuasa tahun simpanan. So kalau kamu nak kira tahun ketiga, kenalah berkuasa 3. Kalau nak kira tahun ke-8, perlulah berkuasa 8. So dia macam tu. Okay, so nilai dekat dalam ni 1.015 datang daripada mana? Datang daripada 1 tambah dengan kadar faedah. Okay, so 0.015 ni dia tidak akan tetap, bergantung kepada kadar faedah. Kalau kadar faedah kamu ialah 2%, so seharusnya dia akan jadi 0.02 lah.
Okey, so dia akan jadi macam tu. Bermaksud 0.02, so dia akan jadi 1 tambah 0.02 kalaulah kadar faedah 2%. Okey, so kamu boleh nampak pattern dia dekat sini. Okey, so pola yang terbentuk, kalau ikutkan apa yang terbentuk dekat sini dapat digeneralisasikan, dapat kita olah kepada satu model matematik yang menggunakan prinsipal P. So prinsipal kamu ialah P, R iaitu kadar faedah tahunan, dan juga T iaitu masa dalam tahun. Okey, senang cerita, inilah bentuk rumus dia. Okey, so inilah bentuk rumus yang telah kita berjaya terbitkan, iaitu di mana AT adalah jumlah duit yang dimiliki pada tahun ke-T. So tak kisahlah, mungkin dia nak minta tahun ke-10 dekat sini, so bermaksud A10 dekat sini. So A10 dia akan jadi P iaitu 4000 darab dengan 1 tambah 0.015 berkuasa 10. So inilah kamu punya rumus. Okey, setelah kamu dah buat pengiraan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kamu dah nampak dia punya pattern, dah nampak dia punya pola, so kamu tukar kepada model matematik ataupun rumus di sini. Okey. So kalau ikutkan inilah rumus kamu. So kalau kita lukis kepada graf, cikgu dah cakap ianya adalah graf berbentuk eksponen, fungsi eksponen. So paksi ini adalah jumlah duit yang dimiliki. So seharusnya duit kamu semakin bertambah daripada tahun ke tahun. So ini adalah berkenaan dengan masa dan juga tahun. So nilai kamu akan start dengan angka 4000. Sebab itulah duit asal kamu, prinsipal asal kamu iaitu 4000, dan ini adalah pengiraan jadual dia lah. Okey, nilai P kamu iaitu prinsipal 4000, so nilai 1 iaitu 1. So R kamu ialah kadar faedah 0.015, so T kamu berdasarkan tahun ke berapa yang dia nak kira lah. Okey. So ini adalah graf fungsi eksponen. So yang kelima, komponen yang kelima, kita dah nak habis ni. Okey, iaitu memurnikan model matematik. Okey, so kalau ikutkan tadi, kamu ada rumus untuk pengiraan sekali setahun. Okey, rumus yang kamu ada ini adalah pengiraan berkenaan dengan sekali setahun, dia punya compound. Okey, faedah compound untuk sekali setahun. So kalau ikutkan dalam situasi dunia sebenar, okey, kamu diberi compound, ada kalanya diberi faedah itu sebulan sekali. Kalau kamu pernah menyimpan, kalau kamu pernah perasan lah, kalau kamu simpan duit dalam bank, dia dapat macam contohlah cikgu simpan duit dalam Maybank. So setiap sebulan ataupun setiap setahun dia akan bagi, yang pasti RHB lah kot, tak salah cikgu, RHB ataupun cikgu punya bank rakyat ada dividen ataupun faedah sebulan sekali. Okey, so untuk kes situasi yang sebenar, kita boleh kira sekiranya untuk sebulan sekali, sebab yang ini untuk setahun sekali. So kalau sebulan sekali kita nak kira macam mana, so R ini kita akan bahagikan dengan 12. Sebab kalau ikutkan R ini 0.015 adalah untuk setahun. So kalau kita nak kira untuk sebulan sekali, kita bahagikanlah dengan 12. Sebab setahun ada 12 bulan. Okay, dan dalam masa yang sama, T kamu ini kita akan tukar menjadi bulan lah. Okay, kalau ikutkan asalnya mungkin tahun ke-10, T kamu ialah 10. So untuk tahun, untuk mengira bulan, kita akan mengambil 10. Kita akan ambil 12 darab 10 lah. Okey, so 12 itu perlu didarabkan dengan nilai 10 menjadikan 120 bulan. Asalnya 10 tahun, so kita tukar kepada bulan menjadi 120 bulan. Okey, so kamu boleh nampak kalau setahun sekali formula dia macam ni, kalau sebulan sekali formula dia dah jadi macam ni. Okey, cukuplah untuk kamu tengok. Okey, bagi yang mungkin dah tak berapa faham, so kamu tengoklah untuk setahun sekali formula dia macam ni. So untuk sebulan sekali formula dia jadi macam ni. Inilah yang cikgu cakap, kita kena bahagikan dengan 12 untuk pengiraan sebulan sekali. Okay, yang ni pun kena darab dengan 12 sebab kita nak tukar tahun ini yang dalam tempoh tahun kepada bulan. Okay, dan yang terakhir lah,
kita nak melaporkan dapatan. Okey, setelah kamu berhempas pulas membuat pengiraan, kamu dah jumpa kamu punya rumus yang tersendiri. So apa lagi yang tinggal? Kalau dah boleh pakai untuk kesemua orang, okey, kalau kamu dah boleh pakai untuk semua, so kita laporkan, kita publish, okey, kita publish, kita paparkan, kita bagi tahu kepada umum. Kita dah dapat satu formula yang baru dan laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan matematik daripada 5 komponen yang asal tadilah. Okey, daripada komponen yang pertama sehingga komponen yang ke-5. Okey. So kalau ikutkan bab ini habis dah setakat ni. Cikgu dah cakap hari tu pada hari Selasa. Soalan untuk bab ini bersifat terbuka. Apa maksud terbuka? Kalaulah kamu menjawab soalan ini, okey, seharusnya kamu punya rumus takkan sama dengan rumus kawan kamu sebab otak lain-lain, okey, pemikiran lain-lain. Seharusnya kamu buat pengiraan, kamu dapat rumus kamu sendiri. So rakan kamu yang lain buat pengiraan akan dapat rumus yang lain. Okey, so untuk bab ini skema dia akan menjadi terbuka. Okey, dia bersifat terbuka, skema dia akan jadi banyak dengan syarat kamu menggunakan 6 komponen pemodelan matematik daripada nombor 1 sampai nombor 6 tadi, diselitkan dengan kreativiti kamu yang tersendiri. Okey, maka selesailah untuk bab ini. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.